Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu keistimewaan kepada mereka yang berbuat baik kepada orang yang sedang dalam bermusafir. Sebab itulah di dalam agihan zakat itu ada diletakkan satu pengkhususan penerimanya adalah di kalangan Ibnu Sabil. Bila mana orang yang berada di atas perjalanan, dia ditimpa musibah ataupun terputus bekalan makanan, ada haknya di dalam agihan zakat itu untuk mereka dibantu. Hikmah mementingkan Ibnu Sabil di dalam Al-Quran. Adapun rahsia mementingkan Ibnu Sabil di dalam Al-Quran ini kerana Islam sentiasa menyeru untuk melakukan permusafiran dan memberikan khabar gembira bagi perjalanan dan pemergian mereka di atas muka bumi. Ini ditunjukkan bahawasanya di dalam agama Islam sendiri menyeru ataupun menyarankan kepada umat Islam itu untuk bermusafirlah. Seperti mana yang kita telah bincangkan yang lalu, bahawa bermusafir itu adalah secara objektif utamanya adalah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbeza apabila kita tinggal di satu tempat, kita pergi ke tempat yang lain, bahkan yang lebih jauh, kita dapat melihat betapa indahnya ciptaan Allah di satu tempat dan betapa uniknya kehidupan di sesuatu tempat itu. Mungkin kalau di dalam Malaysia pun kita boleh nampak perbezaannya. Daripada Selangor ke Perlis dah berbeza, bahkan Selangor ke Melaka pun berbeza. Boleh tengok kehidupan yang tersebut. Sebab yang banyak, yang pertama sekali dikatakan di sini ada perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari rezeki. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Ni maknanya pergilah, berjalanlah di atas muka bumi Allah ini tidak lain tidak bukan untuk mencari rezeki. Itu adalah satu saranan di dalam Islam untuk permusafiran ataupun pemergian itu dengan khusus mencari rezeki. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebahagian bepergian di muka bumi mencari kurniaan Allah dan sebahagian lagi berperang di jalan Allah. Ini dinyatakan bagaimana Ibnu Sabil itu sendiri, daripada perkataan Sabil ataupun perjalanan itu sendiri adalah sesuatu yang dianjurkan ataupun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketika mana untuk bermusafir itu perlulah ada adab-adabnya seperti mana kita telah kongsikan. Ada kaedahnya, bukan suka-suka untuk kita start enjin terus kita jalan. Ada orang jenis pagi ni dia fikir nak balik kampung, dia start enjin terus balik kampung, sedangkan dia tak tahu kereta dia dah servis ke, dia punya beg dah pack ke dan sebagainya. Bahkan dia tak tahu pun kat kampung tu ada orang ke tidak. Sudahnya dia balik kampung, orang kampung patah balik KL, jenuh. Sampai tengah-tengah jalan, pasal apa? Sebab tak ada persiapan. Sebab itulah di dalam permusafiran itu, sebelum jatuhnya hukum mereka ini boleh dibantu menggunakan agihan zakat, dilihat kepada asas yang tersebut. Tuan-tuan perempuan nak tahu, kalaulah isu banjir sekarang, ramainya keluar daripada tempat banjir tersebut. Yang kita dapat ada satu keluarga, dia menyewa satu rumah di Puchong, dan memang banjir tu habis langsung. Dia pun tak nak balik rumah sewa, dia tak nak kemas barang dia pergi ke Kuala Lumpur.
duduk dekat hotel sampailah habis duit dia. Dia nak pergi kerja pun tak boleh dah. Jadi kita pujuk dia untuk balik, kita baliklah rumah sewa kan. Dia kata nak balik buat apa, barang dah habis. Dia kata dia nak terus pula perjalanannya ke Kedah pula. Kita kata asal mana? Asal Sabah. Kita kata macam mana pula ni? Dia kata boleh tak bantu dia. Kita kata sekiranya baliklah, kita tolong kemaskan rumah. Dia kata tak nak, bukan rumah saya, barang pun dah habis. Kita tak tahulah. Mungkin dia trauma yang teramat sangat. Trauma, kesan trauma tu memang ialah ramai. Kadang-kadang pun hujan pun orang dah takut. Hujan di malam tak boleh tidur dah orang belah sana lah. Jadi sebab pertama kali berlaku dalam keadaan yang sedemikian. Jadi dia pindah ke sana, pindah ke sini, sudahnya yang terbaru dia ada di Semenyih. Ada di Semenyih, tak jauh lah dekat kita ni. Ada di Semenyih, tak apalah, kita cubalah bantu mana yang boleh. Tapi kategori yang ini bukan di bawah Ibnu Sabil. Mereka ini bukan di bawah Ibnu Sabil sebab dia tidak ada hala tuju. Dia nak pergi ke mana tak tahu, nak patah balik tak tahu. Jadi tetap kita bantu, insya-Allah tetap kita bantu mereka ini. Kemudian sabda Nabi SAW, safiru tastaghnu, berjalanlah kamu sekalian pasti kamu akan merasa kecukupan. Maknanya bermusafirlah akan dicukupkan. Kalaulah terputus, apa yang cukupkan? Inilah adanya agihan daripada zakat. Sebab itulah saranan untuk bermusafir itu, kalau kita lihat dengan konteks yang lebih besar, kita nampak betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam itu dari sudut ada suruhannya, ada pemberiannya. Sebab setiap di dalam hukum Islam itu ada hikmah-hikmahnya. Bahkan di dalam skop yang kecil ini, permusafiran, ada saranan, ada seruan, ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sama tuan-tuan perempuan. Sebab tu kita tengok kalaulah misi bantuan banjir itu daripada Kelantan, Terengganu, daripada Kedah yang datang ke negeri Selangor itu, mereka ini termasuk di dalam orang bermusafir. Dengan niat yang baik datang nak membantu tu sampai ke Sungai Lui. Diorang nak pergi Sungai Lui, tuan-tuan tak boleh nak jalan ikut Batu 18 sebab jambatan dah patah. Hari kejadian tu jambatan tu tak berapa, mungkin elok lagi, dah berapa ramai 4x4 lalu dengan barang yang berat masuk, sampai sengit tutup terus. Saya ada kat sana, terpaksalah kita patah balik ikut Sungai Tekala, jalan Sungai Lalang lah kan, kena patah balik jauh. Tuan-tuan bayangkan nak keluar pukul 1 pagi, lalu Sungai Lalang. Lalang kita nampak macam orang 1 pagi, risau. Jadi kalaulah perjalanan yang misi-misi bantuan banjir yang datang membantu itu, kalaulah mereka ini terputus, mereka boleh dibantu di bawah Ibnu Sabil. Tapi kita akan tengok nanti macam mana. Tapi mereka inilah, dia datang buat kebaikan, nak membantu, kita nampak, kita pun bantu dia lagi, besar pahala tuan-tuan perempuan. Besar pahala. Kadang-kadang kita pun tak mampu kan nak bersihkan satu rumah, kita tengok selut tu bukan kat bawah, kat dinding. Kita nak bantu pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok dah ramai-ramai tu, sikit-sikit sampailah satu tahap kita pun sama-sama bantu apa yang termampu. Tuan-tuan tengok kan rumah makcik dekat kampung Jawa tu yang tinggal tangga tu. Kita dah pergi baru-baru ni, kita nak cuba bantu nak benakan balik rumah. Tapi GPS tak sarankan sebab rumah dia tanah dia dah terhakis. Tanah dia terhakis. Kalau kita memang dekat dengan sungai lah, kita nak cari, tapi sentimental value. Dia kata dulu arwah mak ayah dia nak pergi haji lambai kat depan tu lah, tangga tu ada lagi. Rumah-rumah memang tiang macam tu kan, hanyut sekali. Tapi doalah, kita pun nak bantu pun tak tahu macam mana. Sebab dia keadaan kat situ, siapa-siapa yang pergi nampaklah kan, macam tsunami kecil lah. Dia punya bawa arus tu tsunami kecil. Jadi itu tuan-tuan pertama. Yang kedua,
Ada pula perjalanan yang disuruh Islam untuk mencari ilmu. Bermusafir mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Sunnahnya pada makhluknya, pada umumnya, dan pada masyarakat manusia khususnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Katakanlah, berjalanlah kamu sekalian di muka bumi, perhatikanlah bagaimana ia menciptakan manusia dari permulaan. Tengok. Sebab tu tadi kita sebutkan, bermusafir tu nak tengok berbeza kehidupan orang di negeri Selangor dengan negeri Kelantan. Berbeza kehidupan dengan orang di Bangi dengan Sabak Bernam. Jadi itu yang kecil. Kalaulah daripada kita Malaysia pergi ke Turki, kita dah tengok lain je, matanya semuanya hijau, biru. Tapi yang kita pergi ni pun jangan jadi hijau, jangan jadi biru. Takut tengok cantiknya, cantik. Jadi itulah nak tengok betapa besarnya kekuasaan Allah yang mampu menciptakan manusia pun berbeza-beza. Pergi pula belah Afrika, tengok pasal apa tinggi-tinggi, gelap-gelap. Sesuailah dengan kehidupan mereka di situ, dengan debunya, dengan panasnya. Kalaulah orang yang kulitnya macam Korea duduk di Afrika, jadi tuan-tuan bersaling kulit je lah panas. Tu betapa hebatnya Allah, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia pun berbagai-bagai. Kita je lah orang Malaysia ni kulit ada putih-putih, ada gelap-gelap, ada yang sederhana. Sawo matang kita lah yang boleh masuk belah sana, masuk belah sini, masuk. Muka kita pun ada yang muka Korea, ada muka macam Bangladesh. Orang tengok kan, tengok ni ustaz main daripada mana, Bangladesh ke Pakistan ke? Tu biasa tuan-tuan. Saya kalau isi minyak, orang Bangladesh suka tegur cakap Bangla. Kalau Urdu tu bolehlah sedikit, di Bangladesh ni kita pun bunyi-bunyi je lah sikit. Jadi perbezaan itu Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk kita lihat. Bermusafir tengok nampak kan, jalan sana jalan sini untuk dilihat. Sebab mereka yang suka, bahasa mudahnya, pergi jalan-jalan, ambillah sebanyak yang mungkin apa yang telah diletakkan di dalam permusafiran itu. Doalah banyak-banyak sepanjang perjalanan tu. Orang bermusafir doanya makbul. Tu doa banyak-banyak. Kemudian ini ayat tadi adalah seolah-olah satu isyarat pada pembahasan geologi dan sejarah kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sekalian sunnah-sunnah Allah, maka berjalanlah di atas muka bumi, perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan, yakni rasul-rasul utusan Allah. Jadi kalau kita tengok di dalam ayat ini, sunnah-sunnah Allah itu adalah satu ciptaan-ciptaan Allah yang telah ditetapkan. Ada pokoknya sedemikian rupa. Kalau kita pergi negara 4 musim, kita tengok pokoknya macam mana. Pokok pine, pokok bunganya macam mana. Tuan-tuan, mudah tuan-tuan. Tuan-tuan beli pokok bunga dekat Cameron Highland, bawa balik turun bawah pasal apa dia layu. Tanamlah dalam rumah aircon. Elok cantik. Sebab dia pokok yang sesuai dengan sejuk. Kita pun pelik, kita beli strawberry ke atas tu elok, manis, turun bawah pasal apa dia jadi masam. Elok manis tadi kan. Tu perbezaan suhu itu pun adalah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lihat. Betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk perhatikan bagaimana akibat orang yang mendustakan, yakni utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihatlah pergi ke Timur Tengah,
tengokkan bagaimana peninggalan, pergi ke Mesir tengok apa, kita pula jangan berkagum. Kita pergi tengok apa, tengok piramid, kagum hebatnya orang dulu. Kita duk kagum yang tu. Sepatutnya tengok itu pada sudut pandangan agama. Adakah dia pergi Kemboja sibuk nak tengok Angkor Wat, nak tengok Wat Siam tu, pergi kan Kemboja tengok, dia punya hebatnya. Orang kita pergi Bali sibuk nak masuk dekat kuil-kuil Hindu tu kan. Sedangkan hukum kita menziarahi kepada tempat-tempat ibadah bukan Islam adalah makruh, bahkan boleh jatuh haram bila mana kita teruja dengan kata hebatnya, cantiknya. Tak, kalau pergi itu atas sebab untuk pengajian, pembelajaran, nak ambil apa lah. Sebab tu nak sebutkan apa, janganlah, elakkanlah. Tiap-tiap pagi rajin pergi Batu Cave. Buat apa? Exercise. Ada kawan saya sendiri, saya kata buat apa pagi-pagi pergi Batu Cave? Exercise. Saya kata punyalah banyak tangga dekat Selangor ni, pergilah naik tangga dekat apa, Sungai Gabai ada, tangga dekat apa, dekat Dusun Tua pun ada tangga. Apa masalahnya? Katanya tak nak tangga yang ada feel. Tu bahaya. Tu bahaya. Saya kata banyak. Beli tangga depan rumah 3 tangga tu naiklah 80 kali. Tinggi juga kan nak exercise. Jadi itu kita tak boleh. Sebab kita nak lihat itu, kalaulah kita menolak hukum-hukum Allah, kita mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi, itulah akibat. Tengok betapa apa diterbalikkannya kota-kota peninggalan yang lama, dirosakkan, dimusnahkan. Bagaimana apa Andalusia tu berlaku, bagaimana di Jordan berlaku, di Syria berlaku. Semua tu kita pergi sebagai pedoman ataupun sebagai iktibar kepada kita. Orang pergi Palestin nak tengok kan, tengok bagaimana untuk orang Islam di dalam Palestin sendiri berjuang untuk membebaskan Palestin. Kalau kita pergi sana lah, bukan kita pergi sana sibuk nak tengok aku dah masuk Palestin dah, sibuk nak pergi cari Israel, nak pergi cakap, dia pergi cacinya Israel tu dengan bahasa Melayu. Dia nak cakap benda-benda yang tak elok, tak faham kan. Pergi nak ajak tentera Israel ambil gambar, lepas tu dia salam tu, dia perginya cacinya dalam bahasa Melayu. Macam-macam lah dia cakapnya. Sudahnya apa yang dapat? Orang kita kadang-kadang kan dia sibuk nak konten, sibuk nak share supaya orang like dia punya tu. Pergi, aku dah berjaya, dah maki tentera Israel. Dapat apa? Tiba-tiba orang Israel tu translate balik, sudah jadi masalah pula yang lain kan. Jadi kita pada zaman sekarang ni, kita tak tahu yang mana kita nak kejar, yang mana kita nak fokuskan. Sedangkan Allah SWT dah bagi dah panduan tadi, pergi sana tengok siapa yang mendustakan Nabi zaman itu sampailah sekarang apa berlaku, akibat daripada mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala juga, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga lalu mereka mempunyai hati, lalu dengan itu mereka dapat memahami ataupun telinga untuk mendengar? Sesungguhnya tidaklah mata itu yang buta, melainkan yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi berjalanlah tengok dengan keadaan yang saya sebutkan tadi kan. Sebab itulah kalaulah kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, kita pergi contohlah daripada jauh ni, daripada Selangor kita nak misi bantuan ke Pahang, kita tengok bukan sekadar membantu, tengok betapa hebatnya Allah dengan air tu kita nampak macam air. Apa yang boleh jadikan dengan air? Sedangkan air tu kalau tolak rumah pun boleh pergi. Air yang siapa pun tak sangka Syah Alam tu banjir jadi pulau. Tak tahu nak pergi mana dah tersangkut. Saya kan pagi hari Ahad tu ada kuliah kat sini kan. Tuan-tuan, subuh tu saya semayang dekat bawah flyover FNN.
Kat situ dengan bahasa kuyup, tak tahu nak pergi mana. Saya naik motor. Naik motor lega, kalau naik kereta risau. Motor tenggelam tak apa nak risau, kereta kan. Jadi kalaulah keadaan macam tu, kita pergi kita tengok Allah boleh jadikan tenggelam macam tu, siapa sangka. Jadi kita nak lihat itu, banyak-banyak kita ingat harta macam mana mewah sekalipun, kalau Allah bagi sekelip mata hilang. Jadi ada panduan berzakatlah, sedekah. Tuan-tuan, hari Jumaat saya jumpa seorang, dia minta bincang. Dia dah datang kaunter, dia minta bantuan, tapi dia malu, menangis-nangis dekat kaunter. Masa tu 30 hari bulan. Tapi dia kata tak apalah, dia nak balik, dia nak jumpa personal, nak bincang. Jadi kita setkan appointment, kita jumpa bincang. Dia ni adalah dia vendor kami juga. Dia juga supplier kepada masjid-masjid yang lain untuk makanan. Dia ada company catering lah, 2 company catering dia. Tuan-tuan bayangkan, catering daripada awal pandemik sampai sekarang tak boleh bernafas. Okeylah, dia dah cuba jual macam-macam emas dia, simpanan habis. Yang tinggal hanya sebiji kereta dan juga 1 rumah dia saja untuk dia nak bertahan. Tapi semua habis. Dia kata kalau periuk dia boleh jual, dia jual dah. Tak ada siapa nak beli. Kantin dia tutup. Kantin kat sekolah berapa banyak. Dekat kilang pun berapa banyak. Kilang pun tutup. Jadi dia fokus dia makanan. Dia kata dia buat tu dekat 20 tahun. Dia kata dia tak terfikir orang akan berhenti makan. Ketika itulah dia kata pandemik berhenti makan, maksudnya orang tak mau beli dah. Sebab orang kena duduk kat rumah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, dia ni punyalah pergi sana sini dan akhirnya dia kata dia terpaksa ke zakat. Sedangkan dia pembayar zakat Selangor. Tiap-tiap tahun puluhan ribu, bukan belasan, puluhan ribu dia bayar. Jadi habis. Dia cuba nak bangun balik, yalah tempoh kita bulan 9-10 baru nak nampak cantik kan. 10-11 baru nak nampak. Jalan tengah jalan tuan-tuan, banjir. Habis rumah dia, kereta dia, barang dia semua habis, Seri Muda. Dah terdiam dia. Dia kata tak tahu, tak boleh nak keluar apa-apa. Kita ni pun tak tahu nak cakap apa, nak cakap sabarlah encik. Kita pun tak terkeluar nak cakapnya macam tu. Jadi kita kata apa yang kita boleh bantu, kita cubalah untuk nak tengok dia, untuk dia bangun semula. Dia kata habis, total habis. Dia kata fikir kereta yang ada sebiji Mercedes. Mercedes tu pun masih bayar. Sebulan dekat 5,000 dia bayar. Pun dah habis. Tu siapa nak repair tu tuan-tuan? Kalau X70 tu masuk Proton servis balik, masuk center Proton, banjir tu 70-80 ribu nak repair. Macam beli kereta baru. Tuan, kalau kereta kancil terendam, mudah buka je semua, cuci sikit, start, elok hidup. Tapi kereta sekarang semuanya sensor. Kena air sikit boleh mati. Jadi tu apa yang berlaku. Jadi kalaulah situasi itu kita pergi dengan keadaan kita pergi satu tempat lihat Allah mampu buat segala-galanya, kebesaran Allah. Jadi itulah yang dianjurkan di dalam Islam, supaya kita pergi ke satu tempat itu dengan niat untuk kita melihat, menerusi mata hati kita, bahawasanya kita faham inilah ciptaan Allah. Allah mampu ambil balik, Allah mampu tetapkan, Allah mampu buat, sebabnya Allah itu maha berkuasa ke atas segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya mendapatkan jalan menuju syurga. Ini bagi mereka yang bermusafir, perginya kerana niat mencari ilmu. Tak kisah. Ilmu ni jangan kita rasa macam kena daftar masuk universiti, kena masuk college, bukan. Tapi selagi dia niat untuk mencari ilmu, ke mana jua dia pergi, dia tetap di bawah asnaf Ibnu Sabil.
Sebagai contoh, dia pergi ke UK untuk sebarang kursus lah, konon dia nak ambil apa NLP, programming macam itulah contoh. Tiba-tiba sampai di sana dia ada masalah dan dia nak patah balik. Boleh tak dibantu? Boleh dibantu. Ibnu Sabil lah. Tapi kalaulah dia pergi itu untuk ilmu yang tidak bermanfaat ataupun ilmu yang di tengah agama, ada ilmu di tengah agama. Ilmu sihir, tuan-tuan, ilmu. Tapi tegah tak agama? Di tengah agama. Orang belajar sihir kan, tengok kan itu apa, orang sibuk banjir, dia sibuk dengan kelapa, sibuk dengan bunga. Kan? Lepas tu dia kata dia tak tahu. Itu dah berkali-kali tuan-tuan, MH370 hilang pun dia pakai kelapa. Pun tak jumpa-jumpa, dia tak sedar-sedar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuklah pada dia kan. Jangan dibuat. Sebab sebagai satu tuan-tuan, ada orang dia sengaja mengambil kesempatan dengan kefahaman yang dia ada. Dia tahu, sebagai contoh, adanya Ibnu Sabil untuk dapatkan bahagian zakat. Tapi sengaja dia pergi negara-negara, entah mana-mana negara, kemudian dia claim, dia kata dia tersangkut dan dia nak balik. Sedangkan dia ada duit. Ini memang berlaku. Pergi Indonesia, kita tengok kekerapan dia pergi Indonesia. Kita minta dia punya pasport, tengok top dia kan. Kita tengok kerap buat apa ni? Itu tak perlu tahulah, saya musafir lah. Rajin pergi Indonesia. Indonesia tengok pergi Bali, Jakarta, Bali, Jakarta. Bisnes ke? Rupanya memang dia sengaja berjalan dan nak balik tu dia nak jimat, tak nak guna duit dia. Ni pun ada tuan-tuan. Sampai macam ni, sekali kita boleh bantu. Ibnu Sabil ni terputusnya sekali. Takkan tiap-tiap bulan Ibnu Sabil. Gitu. Kena tengoklah dia punya keadaan macam tu. Jadi kalaulah mereka, kita pernah uruskan mereka yang daripada UIA nak balik ke Palestin, nak balik ke Somalia, kita bantu. Tapi dengan pengesahan daripada UIA sendiri. UIA pun ada unit zakat, dia akan sahkan, okey, pelajar ni memang datang untuk belajar dan sekarang ni dah habis, dia nak balik. Dan memang ada yang kita masih lagi pegang kontak dia balik ke Somalia dan dialah jadi tenaga pengajar di Somalia sekarang. Bagus kita tu, yang kita, kalau kita kata tak payah baliklah Somalia pun bukan ada apa, duduk je lah sini, kita kata tak. Kita tetap nak mereka ni pulang untuk berdakwah dan membantu di sana. Ramailah. Kalau zaman saya belajar dulu, orang Kemboja nak balik, dia datang sini pun kadang-kadang orang taja, ada korporat taja dia belajar kat sini, lepas tu dia hantar ke Madinah free lah kan. Tapi habis Madinah, kalau 4 tahun 5 tahun Madinah tu dia tak balik-balik. Kita orang Malaysia ni raya balik, kadang-kadang raya Cina pun cuti nak balik. Orang Arab pun dia pelik kan, balik buat apa? Raya apa Cina? Kita orang Malaysia kan, nak balik juga kita lah. Rezeki boleh balik, tak boleh balik nganga lah kita kan. Tapi kawan-kawan yang Kemboja ni 5 tahun lah dia tak balik pun. Kesian, kita tengok rindu dengan keluarga dia. Balik pun, kalau balik pun kita ikut dia balik tu, pergi rumah dia sedih. Rumah masih rumah zaman tu 70-an kita. Kalau dekat kampung Melayu Campa tu kan, Kemboja kan, orang Melayu Campa dengan orang Melayu, dia pun cakap Melayu juga tapi Kemboja lah. Cuma dia kehidupan dia ala-ala macam Thailand campur Cina campur Myanmar. Macam tu lah, lebih kurang lah. Saya ramai kawan orang Kemboja. Kalau dekat Selangor ni ramai Kemboja dekat ni, dekat Kubu Gajah. Ada kampung Kemboja. Pasar Kemboja pun ada dekat situ. Baik-baik diorang ni. Jadi itu, mereka datang untuk mencari ilmu, tapi kalaulah dia nak balik, mereka ni asalnya tidak terputus, tapi untuk pulang kita kena bantu di bawah Ibnu Sabil. Kemudian disebutkan, man kharaja fi talibil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah sampai
sampailah ia kembali. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan status hadisnya adalah hadis yang hasan. Kalau tengok kat sini, siapa yang keluar cari ilmu, dia fi sabilillah disebutkan tadi. Kemudian kalaulah dia tersekat ataupun dia terputus tadi untuk kembali, dia termasuk di dalam Ibnu Sabil. Kita ni fi sabilillah lah termasuk. Tapi janganlah pakat kejap lagi belik nak mohon bantuan zakat. Sebab apa? Fi sabilillah. Tu kena lah tuan-tuan. Risau sebab saya pernah mengajar benda macam ni, balik tu Ustaz nak minta zakat. Siapa tadi? Sabilillah. Kita kata taklah, kita nak dapat pahala kita pergi tadi keluar kan, dapat pahala datang ke rumah Allah, kemudian duduk pahala pahala zikir, iktikaf dan sebagainya, dapat pahala fi sabilillah. Kalaulah jalan-jalan jatuh ke debu, meninggal, mudah-mudahan mati syahid fi sabilillah. Mudah-mudahan. Saya ada kawan tuan-tuan, dia ni pengkuliah, penceramah lah, ustaz. Dia balik, dia dekat Terengganu. Orangnya baik lah tu, orang baik Allah matikan cara baik kan. Habis kuliah subuh tu elok kan, pagi pukul 4 pagi dia dah WhatsApp semua orang, oi bangun. Kau bangun, tak reti-reti nak bangun ke? Dia WhatsApp je kan, pasal dia kata insya-Allah pagi ni kuliah subuh, doakanlah, kata nanti kita jumpa lagi. Dia pun tahu dah. Rupanya dia habis kuliah tu dia terlanggar selain lidah. Tak tahu macam mana dia keluar terlanggar selain lidah, dia pun rebah, meninggal. Tahun 2003 2004 kot macam tu, kat Terengganu. Tak tahu kampung apa tersebut, tak tahu. Meninggal orangnya. Elok je meninggal kan. Dah lah habis kuliah subuh. Lepas tu dia sendiri bagi kuliah, dia meninggal. Jadi itu fi sabilillah. Ulama-ulama Islam terdahulu telah membuat contoh tentang ketinggian perjalanan mereka yang tanpa ada bandingannya dalam rangka mencari ilmu. Hal tersebut telah menjadikan ulama masa sekarang dan para ahli sejarahnya baik dari barat dan timur mencatat kegiatan mereka dengan rasa kagum dan terpesona. Tengok para imam mazhab kan, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, semuanya tengok nak cari ilmu tu pergi di jauh-jauh cari, merata pelusuk. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang nak mahir dalam sudut agama, dia akan ambil daripada keliling. Dia duduk satu tempat, contoh dia belajar kat Malaysia, dia ambil apa yang ada kat Malaysia, tiba-tiba tu yang jadi duk salahkan orang tu, salah orang ni. Sebab dia tak faham konteks yang lebih besar, terutama dari sudut fiqh lah. Soal akidah tak berbeza. Tapi saya ada masa saya belajar dulu, ada seorang ustaz saya, pensyarah saya, dia lepasan daripada Iran. Kita pun risau. Tapi dia kata dia belajar kat sana ambil ilmu, lepasan Iran lah. Kita pun, tapi dia tak pernah lah mengajar benda-benda yang pelik-pelik. Tak pernah belajar yang benda-benda pelik. Tiba-tiba tahun 2015 ke 14 yang tengah kecoh kat Selangor ni pasal Syiah, kawan saya ada 2 orang sangkut dengan ustaz tu pun sangkut. Rupanya dalam dia punya diam-diam tu takiyah dia, dia punya berselindung di sebalik tu memang dia Syiah rupanya. Patut dia pergi belajar sampai ke Iran, kan, pergi belajar lah. Tapi janganlah disalah fahamkan bawa. Jadi itu yang berlaku. Kalaulah kita tengok kat sini disebutkan bahawasanya mereka ini berjalan untuk mencari ilmu dalam satu rangka yang lebih luas untuk mereka mendapatkan kefahaman mengikut setempat. Kalau kita duduk di negara yang sejuk, pemakaian macam mana dilihat, mungkin itu dijadikan asas kepada setiap hukum yang diperbincangkan. Kalau kita duduk di Malaysia, macam mana untuk makan, contoh kita ambil mudah lah tuan-tuan. Kalau negara-negara yang sejuk, dia suka makan benda-benda yang berunsur daging kan, untuk bagi badannya panas, macam itulah contohnya. Tapi kalau kita kat Malaysia, hari-hari nak makan kambing daging, tak ada masalah. Tapi kalau kita gaut, kita kencing manis, kita darah tinggi, makannya makan daging, sudahnya sakit. Boleh jatuh hukumnya
tak bolehlah kita makan. Kan, dah tahu memang dia kencing manis, tengok durian makan, dia kata ini hukumnya harus makan durian. Dia kata memang harus makan durian, tapi kalau dah sampai kencing manis durian, tuan-tuan, orang kencing manis makanlah seulas durian, tengok, tunggulah 30 minit, cucuklah tengok, mau naik puluh, silap-silap error terus, tak boleh baca. Contohlah, jangan dibuat main. Jadi kita kadang-kadang orang kita ni dipandai, dia kata saya belajar dulu, makanlah apa jua yang Allah bagi, kulu washrabu, dia kata makanlah dan minumlah. Pandailah. Dia pandai pula dia guna macam tu, tapi benda tu memudaratkan, hati-hati. Sama juga orang makan madu, kata madu tu sunnah, tapi tiap-tiap hari dia dah pagi dia makan sesudu madu, sesudu tu dah makan, kejap lagi dia ambil roti, dia sapu pula kat roti, dah kalau makan madunya sampai ke sebotol sehari, tak kencing manis. Contohlah tuan-tuan perempuan. Jadi itu berkaitan dengan mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, ada pula perjalanan yang disuruh Islam untuk berperang di jalan Allah, dan tidaklah sabilillah itu kecuali mempertahankan diri dari penyerangan, menyelamatkan dakwah, menyelamatkan orang-orang yang lemah, dan mendidik orang yang membatalkan perjanjian. Firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Kalau tengok kat sini tuan-tuan perempuan, bahawasanya dari sudut fi sabilillah dia ada sama lebih kurang macam Ibnu Sabil. Kalaulah orang yang berjihad fi sabilillah dalam keadaan dia boleh ambil dari sudut fi sabilillah, dia masih juga boleh ambil dari sudut Ibnu Sabil, keluasan. Sebab itulah dalam sudut agihan zakat, makna kata yang lebih luas, semua kita ni mendapat manfaat zakat. Kalau kita kata tak pernah merasa pun duit zakat, tak, yang kaya ke, yang miskin ke, yang siapa ke, dia tetap mendapat manfaat daripada agihan zakat tersebut, tanpa kita sedar. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni banjir, mereka ni dibantu, kaya ke miskin ke, dibantu atas musibah yang berlaku. Sebab apa? Sebab mereka ini tergolong dalam al-gharimin, orang yang berhutang. Hutang kenapa? Mereka ini hilang harta benda kerana musibah. Kalau dari sudut hukum al-gharimin itu, hutang kerana keperluan hidup, mereka yang hilang harta benda termasuk di dalam al-gharimin. Jadi yang dibantu RM600 kan zakat Selangor buka. Tuan-tuan, kalau kita tengok di negeri Selangor, mangsa banjir didaftarkan 20,000 hingga ke 30,000 mangsa. Setakat ini kita dah terima permohonan dekat 70,000 mangsa. Yang dah diluluskan 30,000 lebih dah lulus. Ada 70,000 yang memohon. Kadang-kadang kita buka ni alamat, pada jam sekian rumah saya di Kampung Tengah Puchong telah dinaiki air banjir. Kita tengok atas, siapa dia punya report ni dekat Balai Polis Lahad Datu. Sempat dia balik. Kita kata mungkin dia balik lah kot. Kita telefon alamat, minta dia confirmkan balik alamat, dia dah tergagau-gagau. Ni pun berlaku tuan-tuan. Kita tengok ni alamat dekat mana? Mentakap Pahang. Pasal apa orang dekat negeri Selangor? Bila kita call, kod lah boleh dapat. Encik duduk kat mana? Tak, saya duduk Negeri Sembilan. Habis mentakap ni kampung. Biarlah orang kampung mohon. Macam-macam tuan-tuan. Itu belum lagi. Benda online kita nak mudahkan. Dah ada rekod, bagi je rekod polis. Tak ada rekod polis, bagi je pengesahan ketua kampung pun boleh terima. Mudah. Ada juga masukkan gambar roti canai banjir. Kita call, ni encik, ni apa gambar ni? Tak, saya test je. Bukan sistem ke yang luluskan? Bukan.
70,000 tu disemak satu persatu. Kita kata janganlah susah orang dah penat dah ni. Penat juga. Kadang-kadang orang kita ni itulah masalah. Tapi bila gagal, dia marahlah. Punyalah kita nak lepaskan segala prosedur tu kita pakai. Sebab kita fikir orang nak bagi IC pun IC hilang. Bahkan orang nak isi online pun ada masalah. Jangan kata handphone hilang. Tuan-tuan kalau tengok dekat Puchong tu berapa hari, internet pun tak ada. Dah kalau Pecawang pun tenggelam. Kalau Shah Alam tu pun memang out. Apatah lagi kalau Sungai Dui, Nanding tu berselut. Jadi kalau tu kita tolonglah, kita bawa tablet kita minta isikan sampai tahap macam tu sekali. Tuan-tuan, kita tengok kat situlah. Kemudian penceritaan tentang orang-orang munafik, kalaulah yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi dalam perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutmu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh dan terasa oleh mereka. Ini adalah huraian pada ayat yang tadilah. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah, disebutkan apa dia, laukana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat alaihi musyaqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ini berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi, orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang munafik yang sengaja meninggalkan jalan jihad tersebut. Jadi itulah berkaitan dengan Ibnu Sabil, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bahawasanya dalam rangka berkaitan dengan jihad fi sabilillah tetap ada sudut permusafiran sebab dia berjalan. Dia jihad tetap berjalan. Jadi berperang di jalan Allah itu dia ada dalam perjalanan tersebut, mereka tetap boleh dibantu. Kemudian itu selesai berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam konteks-konteks hikmah untuk mementingkan perkataan Ibnu Sabil di dalam agama Islam. Jadi saya rasa yang itu saja untuk tuan-tuan, dan sebab kita nak masuk nanti pandangan apa yang disebut oleh jumhur ulama berkaitan dengan Ibnu Sabil ini, sebab ada sedikit perbezaan. Kalau dilihat bahawasanya pandangan Ibnu Sabil itu orang yang tidak berpisah dengan jalan. Tuan-tuan, Ibnu Sabil, nama pun kata anak jalan, anak yang berada di atas jalan. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang tidak terpisah dengan perjalanannya, maka mereka tetap boleh dibantu. Adapun mereka yang telah kembali ke tempat asal ataupun telah bermukim, menetap, mastautin, mereka telah terputus untuk Ibnu Sabil. Sama juga dengan solat qasar. Solat qasar dan jamak, kadang-kadang orang tak faham. Solat qasar tu tetap untuk orang yang di atas perjalanan. Kita balik kampung daripada Bangi nak balik ke Pahang contohlah, sampai di Pahang, sampai rumah mak ayah kita, jamak boleh tapi tak boleh qasar. Qasar itu dalam perjalanan masih boleh. Sebagai contoh, dalam perjalanan kita itu, kita singgah pula di mana-mana yang kita tak terfikir pun, tak teringat pun nak singgah, masih lagi boleh jamak qasar. Tapi ada orang di balik raya, kampungnya dekat Kedah, sampai di kampung raya dia kata tak apalah, hari raya pertama tu dia bantai solat jamak qasar kat rumah ayah dia. Maknanya dah ada tempat untuk dia menetap. Jadi perbincangan tu luaslah. Cumanya nak secara asasnya Ibnu Sabil itu sendiri orang yang dalam bermusafir. Kalau dalam ini dia asal daripada Puchong, dia pergi ke Kuala Krai. Sampai Kuala Krai dia dah ada tempat kerja, tapi sampai sana dia nak minta bantuan Ibnu Sabil, tak boleh. Itu tak boleh, ada hukumnya. Kalau dalam perjalanan itu dia boleh, tapi
mestilah dikatakan apa dia, buat mereka yang berada, orang yang tinggal di negerinya tentu tidak berada di atas jalan, tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan. Kerananya mereka tidaklah berlalu hukum perjalanan hanya dengan keinginan melakukannya, tanpa langsung melakukannya. Apa dia? Orang yang dalam negeri itu sahaja pusing dalam negeri. Minggu ni dia dekat Gombak, minggu depan dia Sabak Bernam, minggu lagi satu dalam satu lingkungan negeri. Kalau untuk kaedah fiqh untuk kita faham, siapa pemerintah negeri itu, dia ada kuasa menetapkan itu daerah takluknya. Dia kata dia bermusafir, kita pula bermusafir. Tadi daerah takluk pemerintah dah bagi tahu, Selangor. Kita daripada Bandar Baru Bangi, Hulu Langat ke Sabak Bernam, minggu lagi satu patah balik pergi Gombak, pergi pula dekat Hulu Selangor. Kita ada 9 daerah. 9 daerah dia pusing je. Tidak dikira sebagai Ibnu Sabil sebab tak ada manfaat. Tapi berbeza yang dinyatakan kalaulah orang itu bekerja. Dia duduk dekat Bandar Baru Bangi tapi pejabat dia dekat mana tuan-tuan? Dekat apa? Senai, Johor lah. Senai Johor. Contohlah dia buat apa, pembangunan Iskandar Malaysia. Macam itulah. Kalau macam tu dia pergi ulang alik hari, balik hari tuan-tuan. Balik hari. Ada orang macam tu balik hari. Kalau macam ni, mereka di bawah orang yang perjalanan kerana kerja. Kalau dia terputus, boleh dibantu. Ini boleh dibantu. Ada orang pergi balik kan. Saya tuan-tuan baru balik hari Isnin lepas. Saya baru balik lah. Dekat immigration kena tahan. Dekat, saya balik ikut Kuching. Pergi ikut Bintulu, balik ikut Kuching. Dia tahan, cik banyak sangat cop ni. Dia tanya saya banyak sangat cop dekat pasport saya. Saya kata memang ulang alik. Cik boleh datang pagi, cik balik petang. Saya kata boleh. Saya datang pagi, naik flight pagi pukul 8 kan, mas pukul 8.10 sampai sana pukul 10 lebih, sampai petang baliklah. Ambil flight pukul 5, balik sini balik kan. Kadang-kadang pergi hantar barang, hantar barang anak. Tuan-tuan, kalau nak pos mahal, saya beli playground harga 150 je. Saya pos lah pakai pos Malaysia. Saya pergi tanya yang lain semua mahal. Paling murah pos Malaysia 500 lebih. Saya kata barang memang playground tu besar ni je. Dia kata ni space dalam kapal terbang cik. Saya kata kalau macam tu saya terbang sekali. Kan 500 lebih. Jadi kalau macam tu saya kata memang balik hari. Tiba-tibalah contoh tuan-tuan, kalau ada masalah boleh tak guna Ibnu Sabil, contohnya macam tu boleh. Tapi tuan-tuan doalah mudah-mudahan saya tak ada masalah lah. Lepas tu dia tanya pula, encik kerja apa? Saya dalam pasport saya pun tak tahu kenapa, juruteknik. Tuan-tuan tengok muka saya ada muka juruteknik lah. Saya tak tahu kenapa. Saya dah renew 2 kali tetap juruteknik. Saya bagi tahu immigration tu salah ni. Dia kata tak apalah, nak tukar payah. Dia kata saya payah nak tukar agaknya kan. Saya kata juruteknik. Dia tanya saya, "Cik, kerja juruteknik apa ni?" Saya pun dah malas. Saya kata juruteknik kapal terbang. Cik buat apa? Tu kopi kapal terbang tu saya buat lah. Saya kata boleh buat kapal terbang tak? Sikit-sikit boleh lah. Saya pun dah malas lain. Dia tengok saya bengang dia pun cop, balik lah. Itulah tuan-tuan. Jadi kalaulah pengalaman orang yang bermusafir itu, pengalaman yang dinyatakan di sini, kalaulah sebabnya yang tadi ada yang melepaskan dia daripada termaktub di dalam syarat Ibnu Sabil, dia boleh. Tapi kalau bukan, jangan. Kona kot mana pun tetap bukan. Dan yang terakhir sekali, tidaklah dimaksudkan dengan Ibnu Sabil kecuali orang asing. Ini disebutkan orang asing, bukan orang yang ada di tanah airnya ataupun di rumahnya, walaupun selesai maksud dan tujuannya. Syarat dia bermusafir dan sebagainya semua ada, tapi dia bukan orang asing. Apa maksud orang asing? Orang asing adalah orang yang bukan berasal dari tempat itu. Kita pun bukan asal daripada Bandar Baru Bangi, kita asal daripada meratakan negeri lain kan. Tapi bila kita bermastautin di sini,
Mas Tautin kalau ikut negeri Selangor, fatwa tu tuan-tuan 3 tahun. Tapi kalau ikut penerangan di bawah ahli qaryah 6 bulan kan. 6 bulan boleh dikira sebagai Mas Tautin. Maka jelaslah kat situ Mas Tautin dia bukanlah orang asing. Walaupun dia datang daripada Uganda, tapi 30 tahun duduk dekat sini, dia bukan dikira orang asing. Orang asing yang dikata dia tidak ada apa-apa tempat di sini, dia tidak ada apa-apa harta di sini, dia dikira orang asing. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekadar itulah untuk ni. Dan sebab nanti yang terakhir sebelum kita habiskan yang berkaitan dengan asnaf zakat inilah, kita nak tengok berapa bahagian yang boleh diberi kepada Ibnu Sabil. Satu tajuk itulah. Dan selesai nanti baru kita masuk pada tajuk-tajuk yang lebih besar. Siapa yang haram untuk mengambil agihan zakat dan bagaimana untuk kita kenal dalam agihan tersebut terdapat satu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mencuri wang zakat dari sudut yang tidak diketahui orang lain. Itu kita akan masuk nantilah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebelum kita berakhir, saya juga berpesanlah tuan-tuan puan-puan, kalau nak membantu kepada mangsa-mangsa banjir tersebut, berhati-hati kalau ada pertubuhan NGO ke apa yang kita kenal, tak ada masalah, MAPIM ke, dana kita ke, ataupun Islamic Relief ke sebagainya, atau menyumbanglah, memang membantu. Tapi tiba-tiba nama ni pertubuhan apa? Pertubuhan Cawan Malaysia. Tuan-tuan tengok betul-betul, takut duit tak ke mana. Sebab kalau kita tengok yang masuk ke dalam tu ramai pihak, tapi ada juga tukang ambil gambar. Dia kulu kili dengan dia 4 wheel. Kita tengok buat abuk je. Kita tak berhenti-henti daripada pagi sampai ke malam. Kita tengok orang ni duk kulu kili, tak ada bawa barang apa. Tapi alhamdulillah kita tengok masyarakat tempat tu pun sendiri dah kenal. Tengok nampak pelik kah, laupilah. Ada juga yang datang tu dalam keadaan, saya masa di Puchong ada satu keluarga doktor pakar, orang dah tua lah. Dia punya buat kerja tu saya memang boleh tabik lah. Dia datang kan, dia datang bawa barang-barang, dia pergi rumah orang tolong. Dia tak cakap apa pun, saya nak tolong boleh tak? Dia bawa water jet, dia bawa slope. Puchong tu kalau dekat Bukit Lancong tu selutnya paras ni, nak buang tak tahu ke mana. Jadi masa saya fikir, kita bersih rumah belakang, buang selut, lumpur tu pergi ke depan, orang depan marah, orang depan buang, masuk ke belakang balik. Sudahnya rupanya isteri dia doktor pakar jantung. Dia kata, ustaz, something kita nak buat, kita kena buka blocking ni. Kalau jantung kita nak pasang stand, ini kita kena stand dekat longkang. Saya kata hebat dia punya otak, dia boleh fikir longkang tu macam jantung. Dia pergilah suruh buat macam ni, elok berjalan, air jalan, selut jalan, elok keliling tu bersih. Saya kata memang doktor, kalau saya sakit jantung saya cari doktor ni. Contohlah tuan-tuan. Jadi berhati-hati kalau nak sumbang. Dalam keadaan sekarang ni bukan sumbangan beras macam tu, tak guna. Dia untuk pakaian pun dah berlambak, kewangan lah untuk dia nak beli, sebab semua hidup baru balik kan. Kita pun tengok dia punya sedih tu, kita pun tak tahu nak sedih macam mana. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan dengan tajuk yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman dan juga manfaat di dalam majlis ilmu kita ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan dipersilakan sebelum kita berhenti. Tak ada ya? Sila Tuan Haji. Kalau untuk cari ilmu, mereka yang dalam pembelajaran di bawah fi sabilillah. Tapi kalau untuk tiket dia adalah Ibnu Sabil, mereka yang terputus dan tidak boleh patah balik. Sebagai contohlah, anak-anak kita ataupun siapa yang pergi luar daripada Malaysia, Jordan ke UK ke,
dan dia dah habis belajar, dia nak balik, dia tak ada apa pun untuk dia patah balik. Mereka ini boleh dibantu di bawah Ibnu Sabil. Tapi kalau dia dah habis belajar, dia boleh balik, dia nak claim, itu tak boleh. Itu bukan claim. Dulu kita pernah buat bantuan tiket penerbangan pergi dan juga balik. Kita bantulah itu di bawah bantuan umum untuk tiket pergi balik Timur Tengah dan juga beberapa negara yang kita telah kita telah sahkan untuk kita bantu. Dan tiket pergi tiket balik itu kita bantu 70% daripada tiket ekonomi untuk meringankan bebanan. Dan sekarang ni saya tak pasti, dia sekarang dah rasa 2 tahun ni kita tak ada, sebab kita lebih kepada bantuan untuk yuran lah, anak-anak di luar negara. Cumanya kos memang sangat tinggi. Wallahu a'lam. Itu di bawah asnaf fi sabilillah. Fi sabilillah, bukan Ibnu Sabil. Jadi kalau perbelanjaan tu yang kita buka kebanyakannya Timur Tengah lah, asnaf fi sabilillah boleh memohon. Tapi yang kita buka bulan 11 hari tu memang kita buka untuk perbelanjaan dia one off. Zakat sumbangan zakat anak Selangor, sumbangan pendidikan zakat anak Selangor Spazas, kita buka, kita tutup bulan 12 hari itu. Itu kita bantu di bawah asnaf fi sabilillah, bukan Ibnu Sabil. Wallahu a'lam. Jelas saja boleh sini. Okey, untuk wang KWSP tuan-tuan, kita telah maklumkan bahawasanya dapat je wang KWSP itu adalah bermulanya haul dia. Secara hukum perlulah ditunggu setahun selepas penerimaan untuk dia mengeluarkan zakat mengikut jumlah yang diterima pada awal. Sebagai contoh, dia dapat 500,000 hari ini, permulaan haul itu pada hari ini sampailah cukup setahun nanti, barulah dibayar pada 500,000 tersebut 2.5%. Itu pertama. Namun muzakarah fatwa membenarkan keharusan untuk mengeluarkan lebih awal bagi wang KWSP ini, sebab dia adalah satu simpanan yang agak unik. Simpanan duit kita yang tidak boleh dikeluarkan sesuka hati, namun mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi duit yang ada itu tidak dikenakan zakat sepanjang simpanan, sebab dia tidak sempurna milik. Tidak sempurna milik makna apa? Kita tak boleh gunakan dengan sesuka hati. Tapi bila kita terima saja, diharuskan untuk mengeluarkan zakat ketika itu. Tapi kalau nak pegang pada yang setahun tunggu tahun akan datang, tetap boleh. Sebab apa tuan-tuan? Antara isu utama yang keharusan untuk bayar pada awal adalah rata-rata yang keluarkan KWSP itu hujung haul nanti dia akan terkejut sebab dia dah gunakan wang KWSP. Yalah, kita tuan-tuan 55 tahun kerja kan, dapat 500,000 nak renovate rumah, kan? Itu yang saya pernah ceritakan. Dia dapat duit 500,000, dia pergi buat rumah 500,000, lepas tu dia dah nganga. Saya kata dia punya tangga pun macam ni. Dia tanya kita boleh bantu tak? Kita kata itu tak boleh lah. Tapi nanti ujung haul tetap ikut berapa jumlah keluaran. Sama juga mereka yang mengeluarkan untuk pembelian rumah. Pembelian rumah tetap dikenakan zakat sebab dia harta kita. Tetap mengikut berapa jumlah. Tapi kalau rumah yang pertama, pengeluaran dia memang untuk 10% dan digunakan untuk bayar kepada bank ataupun sebagainya, itu tidaklah dikenakan zakat. Itu pertama. Wang pencen, mereka yang menerima pencen dia sama dengan gaji. Walaupun dia tidak bekerja, tapi dia asasnya adalah daripada manfaat kerana pekerjaan yang dulu. Jadi dia tetap dikenakan kiraan mengikut kaedah zakat pendapatan. Ada tolakan. Zakat pendapatan.
Tapi kalau ada orang dia akan gabungkan dengan semua, dia menggunakan satu saja, zakat harta pun dibenarkan. Wang pencen lah. Ada orang pencennya banyak kan, jadi mungkin dia kena zakat. Ada orang pencennya tak kena zakat. Ada orang pencennya banyak tapi dia menanggung kos perubatan dan sebagainya, itu perlu dikira mungkin saja dia tidak dikenakan zakat. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja saya rasa tuan-tuan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkurang dan tersilap saya mohon ampun dan maaf serta teguran daripada tuan-tuan dan puan-puan yang lebih mahir. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita ini, kita tangguh dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir